Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Kembali lagi bersama saya Afiq Rawisi dalam rancangan Let's Talk Health and Beauty. So, kali ini kita akan membincangkan mengenai topik important of skincare. So, sebelum tu kita nak invite seseorang untuk masuk ke dalam live ini. Ya. Waalaikumsalam, Cik Sai. Oh, tadi tak tahu kenapa. Minta maaf. Okay, Pasal ni okay. macam apa, tak selalu buat live dekat IG. Okay, sebelum tu boleh tak Cik memperkenalkan diri terlebih dahulu? Okay, Assalamualaikum semua. Terima kasih Afiq kerana jemput Cik pada kali ni. Okay, background sebenarnya Cik Rozana. Cik punya background adalah seorang pharmacist. Okay. So kalau kita pergi farmasi-farmasi kat dalam hospital atau yang kasih ubat tu, itulah pekerjaan Cik. Dan at the same time kalau kita pergi farmasi yang dekat dalam shopping center, tahu kan? Tahu. So nanti kalau kat ujung yang pakai jaket putih tu adalah farmasi. So kita sebenarnya expert dalam ubat dan tapi selalu kalau kita berada di macam farmasi retail dekat dalam shopping center, kita punya selalu orang akan jumpa kita untuk apa-apa sekalipun lah, tak semestinya ubat, mungkin untuk masalah kulit, masalah kesihatan yang lain ataupun untuk even skincare. Okay, itu background saya lah. Tapi sekarang ni saya dah tak bekerja dengan orang, tapi saya bekerja dengan sendiri sebagai seorang konsultan merangkumi, maybe senang cakap is anti-aging. So apa-apa tentang anti-aging boleh tanya pasal saya, insyaAllah. Okay. Okay, so Cik Rozana adalah seorang farmasi kan? So saya ada beberapa soalan nak tanya pasal dekat Cik Rozana. So soalan pertama adalah, apakah kepentingan skincare dalam kehidupan kita? Okay, so okay, daripada pengalaman Cik pasal dulu sebenarnya daripada usia muda macam bayi Afiq itu tak tahu apa nak buat lah tentang tentang kulit sebenarnya, tak faham. So ada banyak masalah kulit. Maklumlah masa kita remaja kan, kita tak jaga, lepas tu tak tahu pun tak ada kelebihan dari segi kewangan untuk beli produk-produk kat luar. So masa tu Cik Ujami kulit very bad. Sampai actually dalam usia 30 masih teruk skin saya. Okay, tapi bagi Cik kan sebenarnya kesihatan kulit ni paling penting. Kerana apa? Pasal itu adalah apa yang kita akan tonjolkan pada masyarakat kan, pada orang yang kita jumpa. So kalau kita punya kulit tak begitu baik, bukan saja kita immediately kita akan rasa kurang confident, kurang keyakinan. So bila kita kurang keyakinan, kita dah mulalah rasa macam kalau kita nak berdepan dengan orang, nak let's say nak interview pekerjaan ataupun nak berbual dengan boyfriend ke girlfriend pun dah rasa malu kan, dah tak ada confidence. So itu paling penting lah. So kalau kita ada kulit yang sihat, sangatlah penting pasal first kita punya confident. Dia akan naikkan confidence kita, jadi kita rasa lebih selesa bila berbual dengan orang lain. Lepas tu kita pun itu satulah dari segi penampilan. Tapi second, of course important, kesihatan kulit tu cerminkan kita punya kesihatan dalaman. So kalau dalaman kita tak sihat, sebenarnya kita akan nampak kesihatan kulit kita pun tak begitu sihat. So definitely kulit paling penting lah, dan kulit ni bukan di muka saja tapi di tangan, badan semua adalah organ kita yang paling besar sekali. Besar, bukan besar. Besar. Okay, so apa soalan lagi? Okay, so macam kan dalam penjagaan skincare dia ada banyak jenis kan, like macam cleanser, toner, moisturizer semua. So, yes. Apa yang paling penting dalam banyak-banyak tu? Macam basic punya skincare lah. Basic punya. Okay. So sekarang ni Cik Uja dah dalam, dan sebagai pharmacist pun saya tak belajar tentang ni semua lah, tapi kita tahulah sikit-sikit kan. Tapi kita perlu ada dua penjagaan. Satu, penjagaan seharian.
Okay, setiap hari kita kena lakukan benda yang sama ni untuk jaga kulit kita. Tapi yang kedua adalah penjagaan setiap minggu pun important. So jadi kalau setiap hari ni kita perlu cuci muka kita, very penting. Tak boleh tak cuci muka, okay, terutamanya bila kita nak tidur lah. Selalu kalau kita bangun kita semangat nak cuci muka, tapi nak tidur selalu kita tak cuci muka, okay. So very important kita kena cuci muka kita, lepasal nanti kan kekotoran akan melekat. Okay, so satu kita kena cuci setiap hari. Lepas tu kedua kita kena tone back. Pasal bila kita cuci tu kita punya air air yang kita gunakan tu pH dia 7. So bila kita cuci kat muka kita pH 5.5 acidic. So kita tak match kan. Jadi kita perlu tone back. Tone tu untuk matchkan balik kita punya pH. Lepas tu at the same time kita tutup balik pore yang kita terbuka, dapat usul lembapkan kulit. Okay, lepas tone then kita moisturize lah. Okay, ni yang basic lah, cleanse, tone, moisturize. Moisturize pun very important, walaupun yang ada orang kulit berjerawat pun diorang kena moisturize. Pasal kalau kurang moisture pada kulit, itu yang mendatangkan masalah. So this is the basic lah. So kalau misal kata kita ada treatment lain, macam maybe yang ada orang macam cik punya age ni 40-an, dah ada masalah-masalah lain, so kita akan buat treatment macam pada mata, maybe apa-apalah serum ke kita nak letak, kita letak sebelum moisturizer. Okay, so ni daily So kalau weekly kita perlu ada exfoliation juga. Kita kena exfoliate lah, pasal once a week kita perlu buang ke kulit-kulit sel yang mati, sel-sel kulit yang mati, dan juga kita boleh buat spa gitu, and mask. Ada mask yang buat everyday pun ada, tapi kalau tak rajin pun seminggu sekali boleh. Okay, waalaikumsalam semua. So yang paling setiap hari kena buat adalah kena cuci muka, kena pakai toner dan pakai moisturizer. Ya, very important. So, actually Afiq, cik nak tunjukkan satu apa? Tak tahu kalau soalan Afiq ada tentang pemilihan skincare ke apa, ada? Rasanya ada, insyaAllah. Okay, so you ask first, nanti cik nak share pasal pH. Macam mana kita nak choose skincare yang baik. Okay, waalaikumsalam Nasrul. Okay, so kan pada zaman sekarang ni, kenapa penjagaan muka tu sangat penting untuk zaman sekarang ni? Kalau macam dulu macam tak penting sangat, tak important kan. So kenapa sekarang ni baru important? Actually zaman dulu pun important kalau kita tengok orang-orang yang jaga. Tapi sekarang mungkin lagi important pasal orang lebih tampilkan diri. Especially sekarang ada social media kan, macam kita buat IG live ni semua. Banyak orang buat IG live kan. So kalau kita ada kulit yang cantik, maknanya kalau kita tak payah gunakan filter lah kalau orang gunakan filter, kita boleh tahulah ni ada pakai filter kan. Tapi kalau kita ada kulit yang cantik, tak payah gunakan filter. Dan kita pun macam tadi Cik Wajah cakap, kita very confident lah. Tak ada benda nak di-hide. Tak insecure. 44 looking great like. Oh, thank you. Siapa tu? Terima kasih. Okay. So, apa tadi yang pasal pH tu kan? So boleh juga Cik Wajah macam tunjukkan. Okay, share sedikit Okay, pasal kita tahu kadang-kadang kita tak tahu macam mana nak pilih skincare yang baik. Okay, so skincare yang baik tu yalah ada macam-macam brand kat luar. So kita nak kena cari dengan, kita kena buat research sendiri, lepas tu kena faham lah. So yang paling Cik Oja suka sekali yang since sekarang Cik Oja buat consultancy business using the same product ni, pasal produk ni ada science. Okay, so yang paling penting kasih contoh lah. So very basic, ni adalah pH paper. So this is a very basic punya penilaian lah, tak pakai sains yang lebih-lebihan So just basic skincare kita patutnya macam mana? Pasal kita punya kulit ni pH dia berapa? Tahu tak Afiq? pH dia 5.5. Ya, so sekarang kita dah tahu kan banyak orang advertisement kat luar sana selalu cakap pasal gunakan skincare ni pH 5.5 pasal kita punya kulit pH 5.5. Okay, so kita punya kulit ni pH 5.5, that means 5.5 ni ada macam acidic sikit lah.
So kalau kita tengok, okay ni Cik Oja pakai air, kat sini tak nampak sangat lah, okay, but this air kita tap water dekat Singapore ni pH dia 7, neutral actually. So 7 ni macam ada hijau sikit. Okay? Tapi kalau kita ni kulit bukan 7 lah. So kalau Cik Oja gunakan kulit ni, so pH kita 5.5 kan. So 5.5 ni dia ada sedikit kuning. Okay? Okay. So nanti kalau tak kalau nak boleh buat sendiri test ni. Okay, so jadi kita tengok. Okay, so kalau kita nak cari pencuci yang baik. So pencuci yang baik tu kena berkesan, betul tak? Kita kena, pasal kita cuci muka kita nak hilangkan minyak, kekotoran. So must be berkesan. Tapi is it berkesan sampai dia membahayakan kulit? Tak kan? So kita test lah So apa pencuci yang berkesan? So kalau kita ibarat, ni kan kita faham kan banyak orang gunakan Apa tu? pencuci buku untuk baju-baju. Okay? So kalau kita tengok, pasal pencuci yang baik adalah, kalau kita tengok apa jenis cleanser atau pencuci yang baik deterjen lah. So kalau kita tengok ni dia punya ni, so dia jadi warna biru. Kebetulan sabun ni pun warna biru lah, tapi sebenarnya banyak deterjen kat luar sana adalah warna biru. Okay, kenapa kena warna biru? Kerana warna biru adalah alkaline. Okay, dan alkaline ni bagus pasal dia memang sangat-sangat berkesan untuk hilangkan kekotoran dan minyak-minyak. So kalau kita nak cuci stokin-stokin yang busuk tu, of course kena gunakan ni So adakah kita nak gunakan sabun ni pada kulit muka kita? Tak. Tak Okay, so kita gunakan sabun lain kan? Okay, so kita gunakan sabun yang sedikit okay, maaf sedikit gentle. Ni selalu kita akan gunakan masa time bayi kan, betul tak? Masa kita baby kita gunakan sabun ni. Okay, siapa tak kenal nanti boleh tanya kita So sabun ni untuk bayi kan, baby. So baby kulit dia lembut ke tak? Lembut kan? So sabun dia mesti lembut kan? Okay, tapi kita tengok apa terjadi pada sabun yang lembut ni. Nampaknya sabun yang lembut untuk bayi ni tak begitu lembut. Nampaknya dia punya pH pun sebenarnya almost sama dengan yang tadi tu. Yang untuk cuci stokin. Ya Allah. Okay, so nampak walaupun dia promote sabun ni untuk lembut kulit yang lembut seperti bayi, tapi nampaknya yang basic asas ni bahagian pH diorang tak tekankan. That means tak ada, yang asas ni pun diorang tak betul. Faham tak? Okay. So sekarang ni kita try lah lain pula lah. Sekarang kita kan modern kan, kita tak pakai lah sabun-sabun yang untuk bayi ni kan. Tak. Okay, so kita pergi counter dekat Takashimaya ke apa kan, kita pakai sabun yang ada up sikit lah. So sabun ni tak tahu orang kenal ke tak, pasal dah lama lah brand ni I think masih ada jugalah. Okay, ni start daripada C. Okay, so saya test lah sabun dia orang pula. So sabun dia kita test. Okay, ni mahal punya tau. Ni Takashimaya punya. Counter brand lah. Nampak macam sabun saya yang untuk cuci stokin pula. Okay, so maknanya ini adalah perkara asas yang kita perlu lihat lah dari segi skincare. Tak payah nak cakap benda-benda lain. Okay, so sekarang ni kita try yang yang produk New Skin lah nama dia. New Skin ni dah lama juga, dah 37 tahun dalam dunia. Okay, so ni ada sabun buku yang diorang keluarkan tahun 30 tahun yang lalu, sampai sekarang masih ada jual lah. Tapi 30 tahun yang lalu orang tak berbual tentang pH, betul tak? Okay, 30 tahun yang lalu, almost 40 tahun tak ada orang cakap pasal pH 5.5, so tak ada orang tahu. Tapi company ni kerana dia memulakan company ni dengan filosofi all of the good, none of the bad. Okay, diorang mulakan dengan perkara yang betul. Okay, ini paling penting. Pasal kita sebagai consumer kita tak tahu kan. Kalau orang advertise bagus, kita ingat bagus. Tapi sebagai company yang yang bertanggungjawab lah, okay. Diorang mulakan dengan skincare yang very basic aja. Ni sabun muka, cuci muka, tapi you see, tadi match kan dengan Cik Oja punya ni. Cik Oja punya skin pH.
Okay? Sama. So ini adalah satu tanda bahawa company ni amat prihatin tentang quality produk yang diorang keluarkan, walaupun ini zaman masa orang tak tahu pasal pH 5.5. Okay, so buat kerana ni saya begitu terharulah ada company yang buat macam ni. So kita belum cakap lagi pasal bab-bab yang lain pula. Okay, so kalau nak nanti next time boleh test sendirilah Okay, boleh beli kat farmasi ni, universal pH paper dia macam gini lah. Boleh buat test sendiri. Okay, yes, very impressive. Pasal ini adalah satu basic aja. Tapi kalau basic pun orang company yang besar-besar ni tak boleh buat. Apa lagi lah kalau kita nak cakap pasal selanjutnya. Okay, okay, so dah boleh Fik? Teruskan. Boleh. Okay, So very simple test saja. Pakai air je. Okay. Okay, so ada tak macam perbezaan antara macam penjaga muka antara lelaki dan perempuan? Okay, so lelaki perempuan tu apa? Tak, maksudnya cara penjagaan dia. Cik Oja tanya, lelaki yang perempuan ni jenis apa? Manusia kan? Tak, ya, tahu. Tak, ada tanya. So sebenarnya tak ada perbezaan lah. Kita semua manusia semua sama sebenarnya. So kulit kita semua sama, tak ada. Cuma selalu yang kita nampak perbezaan kat luar tu pasal diorang nak marketing. So kalau lelaki, kena colour dia hitam-hitam, gelap-gelap. Okay, kalau perempuan colour dia kena pink-pink, yellow-yellow, bright-bright. Okay, tapi sebenarnya marketing je, dalam dia sama je. Okay, jadi company yang baik tu tak akan buat benda-benda macam inilah. Pasal dia akan extra cost. Lebih baik cost tu kita gunakan untuk bahan di dalam. Okay. Salah cuma. Okay, so apa lagi nak tanya? Okay. Okay. Apa tu kan macam, so apakah pencuci muka yang bagus lah yang Cik Oja rekomenkan? Okay, Waalaikumsalam semua. Okay, of course tadi Cik Oja dah cakap kan, so Cik Oja gunakan pencuci muka daripada New Skin, tapi sekarang kan Cik Oja dah 40-an, so saya dah upgrade lah Okay, for your information right, sekarang macam kulit saya macam gini ni, saya tak mula daripada masa bayi Afiq tau. So Cik Oja mulakan daripada usia Cik Oja 30 tahun selepas beranak 2. So memang time tu betul-betul kulit saya dah teruk. So maknanya tak ada, kirakan setiap orang kat luar sana ada harapan untuk dapat kulit yang lebih baik walau apa usia pada usia apa pun. Okay, kalau of course kalau macam bayi Afiq masih muda lebih baik lah. Tapi kalau dah tak muda sangat macam saya, still masih boleh ada kulit yang baik. Okay? Korang tengah cakap pasal apa ni? Okay. Okay, so of course sekarang Kak Oja pakai, Cik Oja gunakan ni lah, Lumispa ni. Okay? Pasal kita nak, okay, one thing about Cik saya orang yang tak rajin gunakan skincare. Okay? Itu the truth. Okay, that's the reason why saya punya kulit tak bagus daripada dululah. Okay, jadi bila saya dah bertemu dengan skincare yang baik dan dengan tak rajin macam ini, saya gunakan teknologi untuk bantulah. So macam pencuci muka ni yang selalu Afiq ceritakan pada orang semua kan, Lumispa ni, dia 2 minit je. So saya tak rajin kan, 2 minit cukup lah. Okay, 2 minit sambil saya cuci muka, dia dapat kasih 7 skin benefit. Itu yang saya akan gunakan lah untuk shortcut. Tapi Alhamdulillah sejak gunakan Lumispa ni, my skin improve a lot. Pasal kita kan tak rajin kan pakai skincare. Jadi 2 minit ni dah kasih kita 7 skin benefit. It is really really good. Okay. So this is pencuci muka Cik Oja lah. Lepas tu toner, I go back to basic je. I just use Nutrisential. Nutrisential ni yang very basic, tapi walaupun basic kan, tapi dia very advanced skincare juga. We are not talking about just toner tau. Lagipun kat luar sana toner pun banyak yang alcohol base. Tapi our product is all of the good, none of the bad kan. Jadi dia yang 3 perkara dia tak ada lah. Dia tak ada alcohol, harsh alcohol dia tak ada. Dia tak ada chemical, and also tak ada dia pH 5.5, and also dia ya Allah. Terlupa. Okay. Nanti saya tengok kat sini. Apa dia punya nama dia. Okay.
tak ada free from harsh alcohol, soap dengan mineral oil. Ni tiga-tiga tak ada. Tapi bahan tiga-tiga ni adalah bahan yang paling common pada skincare di luar sana kerana dia adalah paling murah. Okay? Betul. Oh ya, dengan macam Cik Waji cakap, halal jangan lupa kena halal juga ya. Okay, so this is the toner that I use lah. Okay, dan lepas tu saya kan tak rajin kan. Moisturizer saya jarang gunakan, so saya gunakan Boost selalu. Okay, tapi kalau nak keluar saya akan gunakan tinted moisturizer. Apa tu? Itu aja. Simple kan? Simple. Tapi in between ada galvanic spa semula Okay. Itu pun tak selalu pakai. Okay, so Okay, apa lagi soalan? Okay, so yang macam kan yang toner tu kan is nutritionist kan. So kat situ ada tak macam cleanser yang sama punya brand, sama punya nutritionist? Maksudnya apa? Maksudnya produk tu. Lain this Nutricential juga Ada punya macam Okay. selain tu. So pada orang-orang yang kat luar sana ni actually Nutricential ni adalah produk range kita yang paling basic. That means kalau paling murah adalah ni lah. Tapi walaupun murah dia taklah murah macam kita nampak dekat luar dekat farmasi tu lah pasal lain kan. So tapi yang basic ni, trust me, kalau you all gunakan, you all akan fall in love. Pasal ini Nutricential ni nampak basic tapi dia actually very intelligent pasal dia gunakan this nama dia bioadaptive botanicals. That means diorang ada gunakan bahan-bahan yang kita tak akan nampak lah yang produk-produk lain gunakan. So bahan-bahan ni adalah bahan pokok-pokok ataupun pokok lah, kebanyakannya pokok atau bunga lah yang plant based that is boleh adapt to environment, extreme environment. So the best part ni bila kita kan gunakan toner macam ini semua, bila kita letak kat kulit kan, dia akan adapt to the environment. So dia macam very intelligent lah kan. So kita tak payah susah-susah. So bila kita letak, sure akan dapat bantu kita. Dan second, all this Nutricential range, kalau kita tengok botol dia ni, dia adalah this bottle is made from 100% PCR. That means recycled plastic that is also biodegradable. So sambil kita gunakan untuk kulit kita, kesihatan kulit kita, kita juga pelihara kesihatan kita punya dunia. Okay. Okay. So very very impactful. Okay, apa tu yang bioadaptive tu kan? Dia punya pencuci muka tu dia ada jenis macam mana? Dia punya Dia ada dua jenis. Dia ada dua jenis. So semua ada dua jenis. Toner pun ada dua jenis. So pasal kita ada kulit yang macam oily dengan dry kan. So dia akan ada dua jenis lah. Satu lotion, satu gel. Okay. So maksudnya semua orang boleh guna. Yes, semua orang boleh gunakan. In fact kalau let's say kalau tak tahu pun kita punya jenis kulit, kita boleh just gunakan apa-apa pun, dia tetap akan dapat beri penjagaan yang terbaik. Pasal dia bioadaptive. Okay? So yang bioadaptive ni dia orang macam dia basic. So dia ada 14 jenis produk tau bioadaptive ni. So dia ada cleanser dia, toner, moisturizer. Moisturizer ada a few types lah. So ada untuk day moisturizer pH 35. So one thing yang paling penting untuk penjagaan kulit also kita mesti ada sun protection factor. Okay, pasal kita tak boleh elakkan daripada matahari. So all the skincare moisturizer must have sun protection factor. So dia ada I think pagi ada 2 type. Lepas tu ada moisturizer yang kita boleh gunakan. Dia pun very fun. Dia punya nama-nama dia macam Thirst Fix. So untuk orang yang betul-betul kulitnya kering boleh gunakan macam moisturizer macam ini. So kalau siapa yang belum cuba boleh cuba. Okay? Okay. Siapakah yang boleh menggunakan bioadaptive skincare ni? Sama ada orang tua ke atau remaja ke, yang paling sesuai lah? Okay, so of course semua orang boleh gunakan. Tapi kalau misal kata orang yang macam bias saya yang ada masalah lain kan, so boleh gunakan yang lebih advance lah. Tapi ni sebenarnya adalah untuk
basic, maybe orang yang baru-baru bermula jinak-jinak dengan gunakan skincare boleh gunakan. So macam orang anak-anak remaja macam Afiq definitely patut gunakan. Dulu Cik Oja masa time umur macam Afiq kan tak jumpa macam ni punya produk. So bila kita gunakan produk yang kat luar sana, dia memburukkan lagi keadaan kulit. So jadi kita give up. So baru pakai sikit dah tak ada efek yang baik kan. So kalau nak cuba yang ni, insyaAllah ni pun tahan lama sebenarnya. So kita boleh gunakan macam walau satu botol ni. Ni kalau dah cuba mesti fall in love and the price is really affordable. Okay, so go and find out more daripada Afiq lah. So Afiq boleh find out more for you also pasal dia pun gunakan juga. Ya, so untuk semua orang boleh gunakan. Budak-budak pun boleh pasal sekarang Cik nampak orang walaupun budak-budak sekolah walaupun belum remaja, kulit diorang pun dah teruk pasal dah expose pada macam-macam pencemaran dekat luar, lepas tu stres. So perlu penjagaan juga. Basic aja, cuci, toner, moisturize. Dah itu je. Okay? Tiga perkara. Yes, 3 main steps. Tapi kalau kita gunakan produk yang baik, dia akan cukup untuk kulit kita. Tapi kalau kita gunakan produk yang ada bahan-bahan macam alkohol atau bahan-bahan chemical kan, then budak-budak of course tak boleh gunakan lah. Dia akan terukkan lagi keadaan. Okay? Betul. Okay, macam contoh ada orang ni dia beli bioadapter tu kan, dia guna bioadapter tu and pada masa sama dia pun guna produk yang lain. Tu boleh tak? Daripada brand lain. Contoh dia guna pencuci muka brand lain tapi guna toner brand bioadaptive. Oh, selalu Cik akan try to explain lah. Macam tadi Cik tunjukkan test tu kan. Kan? So kita boleh test produk lain. So macam at the end of the day apa yang kita nak. So kita nak sesuatu yang selamat. Bukan saja efektif. Efektif satu second mesti selamat. Kita tak nak dah gunakan produk tu efektif tau. Efektif sekali rupanya dalam ada mercury. Tak nak kan? So kita nak kena pandai. So jadi sebagai consumer ni, kita nak kena peka dan kita nak kena tahu. Kita tak boleh just ikut advertisement lepas tu kita beli. Tak boleh. Pasal advertisement of course akan cakap pasal benda-benda yang bagus lah. Tapi dia tak akan cakap benda yang tak baik. So sebagai consumer kita kena ada sendiri punya tanggungjawab untuk cari yang terbaik untuk diri kita. Yang terbaik tu tak semestinya mahal. So pasal kalau kita gunakan produk yang selamat dan efektif, kita sebenarnya jimat duit. Pasal imagine kita gunakan produk yang salah, yang ada bahan-bahan yang tak baik, dan bila something happen to kulit kita, dan kalau walaupun lah produk tu kita beli sangat murah, tapi apa yang terjadi pada kulit kita akan jadi satu perkara yang mahal. Pasal kita akan terpaksa lah reverse balik kan. So pemilihan tu very important. Normal kalau macam produk murah kan, dia macam banyak, dia tak selamat lah. Macam ada jenama tu dia. Tapi lain satu mungkin apa yang bahan yang dia letak kat situ tak semestinya betul lah. For example lah, kalau produk tu sangatlah murah, tak ada masalah lah. Kalau let's say sangatlah murah tapi dia taruh kat situ, dalam dia ada strawberry tau. Rasanya kalau ada bahan strawberry yang bagus tu yang kita beli kat supermarket mahal, rasanya kalau masuk kat sini, rasanya boleh murah sangat tak? Tak kan? Pasal let's say bahan tu bagus sangat, kan kalau kita nak taruh, takkan kita taruh satu biji strawberry kan? Kita akan extract sebenarnya. So macam tadilah kita cari yang terbaik untuk diri kita. So trust me, this kalau siapa yang nak memulakan skincare, this bioadaptive is really very affordable. So kalau tak boleh beli semua, beli satu-satu dulu. Kan this month mungkin beli ni, dan lepas tu next month beli mungkin cleanser first, lepas tu toner, lepas tu moisturizer, bertahap-tahap lah. Pasal ni pun nanti kita pakai sikit-sikit boleh tahan lama, dalam maybe 3 hingga 6 bulan. Okay? Lama juga. Okay, so ada soalan lain Afiq? Okay, itu saja untuk soalan pasal skincare. Okay, so thank you Afiq. So tapi Cik perasan Afiq also sekarang pada ni hari Jumaat kan? Kita digalakkan banyak sedekah dan Alhamdulillah Afiq ada collect some vitamin donation kan? Ya betul. So congratulations. So siapa-siapa yang nak
So Vitamil ni sebenarnya adalah bila kita buat donation atau sumbangan untuk Vitamil ni, dia bukan makanan biasa-biasa, dia bukan beras aja, tapi dia adalah macam meal yang complete. So setiap bag ni, satu bag yang kita donate, harga dia $37, dapat beri makan untuk 30 kanak-kanak. So sambil kita dan kita bukan just kasih $37 ni untuk makan kenyang aja, tapi dia membantu kasih nutrisi yang penting untuk anak-anak ni. Jadi anak-anak ni dapat membangun dengan baik. Dan vitamin ni pun saya tak ada bag dia. So vitamin ni pun kalau misal kata anak-anak ni nak dapatkan makanan vitamin, mereka harus pergi ke sekolah-sekolah yang New Skin telah sediakan supaya sambil diorang belajar, diorang dapat makanan yang sihat. So it's a very good cause. So siapa yang rasa hari ini adalah hari terbaik untuk buat sumbangan, boleh buat sumbangan pada ni. Afiq dah letak, boleh PayNow pada Afiq dan Afiq akan buat yang necessary lah. So setiap bag yang kita sumbang tu akan diberikan terus kepada kanak-kanak yang memerlukan di seluruh dunia. Terutama sekali macam kawasan Afrika, tapi Southeast Asia pun ada macam Indonesia, Thailand, tapi khas untuk kanak-kanak. Okay, because kanak-kanak adalah orang yang tak boleh perlukan bantuan. Okay, kalau orang dewasa kita boleh bantu diri sendiri. Okay, so insyaAllah semoga mendapat keberkahan pada hari Jumaat dengan segala amalan kita lah. Tingkatkan amalan kita, lebihkan selawat. Okay? Okay, so siapa-siapa yang nak memberi sumbangan atau nak beri sumbangan, boleh PayNow ke nombor yang tertera di handphone. 88225482. Ya, betul. Okay, so terima kasih kepada Cik Ocha kerana bersama-sama saya dalam betul menjadikan live ini lah. Terima kasih kerana menjemput. Semoga Afiq dapat memberi impak yang positif pada semua orang, terutama anak-anak muda. InsyaAllah. Okay. So Assalamualaikum. Bye. Selamat makan tengah hari. Selamat makan. Okay, bye. Bye.